Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aryani binti Muhammad Karim. Nombor matrik saya C21A 2082. Hari ini saya akan membentangkan tentang bangunan bersejarah Istana Alauddin di Kampung Bandar, Selangor. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Istana Alauddin. Istana Alauddin atau nama lainnya Istana Bandar telah didirikan pada tahun 1899 oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima. Istana ini dibina di Kampung Bandar, Selangor. Justru ia lebih dikenali dengan penduduk setempat sebagai Istana Bandar. Lokasi istana ini amat strategik kerana berhampiran dengan Sungai Langat dan jalan raya yang menghubungkan antara Bandar Temasya, Jugra dan Kelang. Faktor istana ini dibina dipercayai kerana berlakunya krisis antara isteri-isteri baginda Sultan Sulaiman, iaitu antara Tengku Ampuan Mahrum dan juga Hajah Safiah yang terdiri daripada golongan orang kebanyakan. Jadi terdapat ketidaksefahaman antara mereka berdua yang menyebabkan Sultan Sulaiman membina istana ini untuk isterinya Hajah Safiah. Selain itu, ia juga dipercayai dibina untuk mengadakan majlis keramaian dan keagamaan di mana ramai tetamu daripada luar dan juga pegawai British berkunjung ke negara ini. Seterusnya, Hajah Safiah dan baginda Sultan Sulaiman Shah telah bersemayam di istana ini hampir selama 35 tahun sehinggalah baginda mangkat pada tahun 1938. Setelah itu, selepas kemerdekaan, istana ini telah ditinggalkan kerana pusat pemerintahan telah dipindahkan ke Kuala Lumpur. Setelah itu, istana ini terus ditinggalkan tanpa diselenggara dan dijaga. Oleh itu, pada tahun 1988, istana ini dibaik pulih setelah mengalami kerosakan yang teruk dan siap sepenuhnya pada tahun 1990. Setelah itu, istana ini dijadikan sebagai pusat tahfiz Al-Quran oleh Jabatan Agama Islam Selangor, namun telah dikosongkan semula pada tahun 2006. Setelah itu, kerja membaik pulih dan konservasi istana ini memakan belanja sebanyak 1.9 juta ringgit yang telah dijalankan oleh Warisan Negara pada tahun 2008. Ini merupakan lokasi Istana Alauddin, di mana Istana Bandar terletak di daerah Kuala Langat, Mukim Bandar, dan ia terletak sejauh 20 km dari Bandar Banting. Ia juga terletak bersebelahan dengan Masjid Alauddin dan berhampiran dengan Sungai Langat dengan jaraknya lebih kurang 700 meter sahaja. Jadi lokasinya ini unik kerana ia dibina bukan sahaja berhampiran dengan Sungai Langat, malah berdekatan dengan Bukit Jugra di bahagian barat daya istana. Jadi boleh lihat di sini, ini merupakan Istana Bandar yang bersebelahan dengan Masjid Sultan Alauddin. Di antara kedua-dua bangunan ini terdapat sebuah Ma'had Integrasi Tahfiz Sains Selangor. Selain itu, terdapat Masjid Sultan Alauddin di mana masjid ini dipercayai tempat baginda beribadat apabila baginda berkunjung ke Istana Alauddin ini. Dipercayai juga baginda sering memberi khutbah Jumaat di masjid ini. Baik, seterusnya saya akan terangkan tentang seni bina dan reka bentuk istana. Reka bentuk istana ini unik kerana ia bukan sahaja mempunyai unsur seni bina tempatan, malah ia juga mengandungi seni bina kolonial. Antaranya yang dapat diteliti adalah terdapat pengaruh seni bina Aceh, iaitu penggunaan bumbung limas. Selain itu, pada tampak istana tersebut berbentuk simetrikal dan tiang-tiangnya dipengaruhi dengan reka bentuk Rom dan Gotik dengan penggunaan bata yang tebal. Ia juga dipengaruhi dengan seni bina Islam dan Asia Barat dari segi pahat dan ukiran pada bahagian pintu dan tingkap. Selain itu, terdapat juga pinnacles yang terletak di bahagian menara yang merupakan pengaruh dari India yang menunjukkan kekuasaan raja yang memerintah.
Bentuknya seperti lembing juga melambangkan kekuatan dan perlindungan. Manakala di bahagian luar istana terdapat satu ruang yang dinamakan sebagai sotoh, iaitu veranda, di mana ia tempat baginda menikmati pemandangan. Selain itu, istana ini juga terkenal dengan 44 bilik kerana ia mempunyai 44 bilik, bilik dayang istana, bilik kecil di bawah tangga dan juga ruang-ruang yang tidak mempunyai daun pintu. Selain itu, di bahagian luar istana juga terdapat beberapa buah kolam mandi yang digunakan oleh sultan dan kerabat baginda yang selalu diisi oleh dayang istana. Ia juga mempunyai sebuah taman larangan yang dibina khas untuk puteri-puteri dan kerabat baginda untuk bermain dan bersantai. Di taman larangan tersebut mempunyai satu pintu, dan di pintu tersebut mempunyai satu ayat larangan, di mana ayat tersebut adalah ingat-ingat jalan kecelakaan. Selain itu, ia juga mempunyai ukiran perkataan Allah di atasnya. Ukiran ini menunjukkan larangan kepada orang luar supaya tidak memasuki kawasan tersebut. Hal ini kerana kawasan tersebut adalah kawasan khas untuk kerabat baginda sahaja. Selain itu, di dalam istana ini juga mempunyai 27 buah bukaan tingkap yang menggunakan panel kayu rem yang boleh dilaras, dan saiznya bergantung kepada fungsinya, sama ada bukaannya untuk ruang awam ataupun peribadi. Keseluruhan muka bentuk istana ini diperbuat daripada konkrit dan dihiasi dengan kerisi dan minaret. Ia juga terdapat unsur-unsur Cina dari segi ukiran kerana tukang-tukang yang membina istana ini adalah terdiri daripada orang-orang Cina. Jadi sedikit sebanyak ia mempunyai pengaruh-pengaruh Cina. Seterusnya adalah cara dan bahan pembuatan. Untuk membina keseluruhan istana ini, ia menggunakan 3 bahan asas utama, iaitu batu, konkrit dan kayu. Pada dinding istana ini terdiri daripada dinding tanggung beban dan dinding jenis tiang dan alang. Selain itu, bahagian koridor dan ruang di tingkat atas menggunakan struktur lentangan, manakala lantai ruang tingkat bawah menggunakan lantai konkrit bercubin dan tingkat atas pula adalah kayu cengal. Tiang-tiang di tingkat bawah ini dibina dengan batu bata yang berukuran 400 meter darab 400 meter. Maka hampir keseluruhan istana ini dibina dengan batu bata, kapur dan kayu cengal. Manakala untuk genting bumbung istana pula dibina dengan genting India berprofil V yang disusun secara berlapis. Bumbungnya ini disusun berlapis dengan ketinggian yang berbeza untuk melambangkan kedudukan hierarki di istana. Selain itu, di kawasan luar istana ini juga terdapat sebuah perigi yang dibina berbentuk heksagon, dipercayai mempunyai laluan rahsia untuk keterowong untuk bersembunyi pada waktu peperangan. Selain itu, ia juga dipercayai adalah tempat untuk menyimpan barang-barang senjata. Walau bagaimanapun, laluan tersebut telah pun ditutup sepenuhnya untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Jadi ini adalah spike ataupun pinnacles yang berada di menara istana bandar yang mempunyai pengaruh India. Jadi kita boleh lihat di sini, ia mempunyai unsur-unsur pengaruh India, di mana ia menunjukkan kekuatan dan juga kekuasaan seseorang raja. Ini pula adalah antara salah satu reka bentuk tingkap di dalam istana ini. Ini bukan sajanya satu-satunya jenis reka bentuk tingkap. Manakala ini adalah pintu yang mempunyai pengaruh kolonial dan juga gotik. Ini pula adalah balai rongseri istana yang berada di tingkat atas. Kita boleh lihat di sini lantainya sepenuhnya adalah kayu cengal, dan ini juga adalah kayu cengal. Ini manakala ini adalah satu tiang yang mempunyai pengaruh gotik dan juga kolonial. Kita boleh lihat di sini ia mempunyai ukiran-ukiran yang dipercayai adalah daripada seni bina kolonial dan juga gotik. Tiang ini boleh didapati di bahagian bawah istana, di mana ia adalah salah satu ruang
yang tidak berpintu di istana ini. Baik, ini juga adalah salah satu tiang yang mempunyai ukiran selangor di atasnya. Jadi ini adalah ruang yang tidak berpintu di bahagian bawah istana, di mana ini adalah merupakan bahagian bangunan hadapan istana. Jadi kesimpulannya, Istana Aladdin ini adalah sangat unik kerana ia menghimpunkan unsur-unsur reka bentuk daripada pelbagai budaya yang amat bernilai. Bangunan bersejarah ini berusia 100 tahun telah memaparkan hasil karya seni yang berbeza dari istana yang lain kerana hampir keseluruhan istana ini direka bentuk oleh baginda Sultan Sulaiman Shah sendiri. Jadi idea untuk membina istana ini dan reka bentuknya datang daripada baginda sendiri. Oleh hal yang demikian, istana ini haruslah terus dipelihara dan dipelihara dengan baik agar ia dapat diwarisi dan dipertontonkan kepada generasi akan datang untuk membuktikan kepada mereka bahawa bangunan bersejarah ini amat bernilai kerana ia bukan sahaja mempunyai unsur-unsur pengaruh daripada tempatan, malah ia juga mempunyai unsur daripada budaya lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.